بسم الله الرحمن الرحيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu pada hari ini dalam My Quran Time baca faham amal pada juz yang ke-24 ya. Kita melihat kepada 3 surah penting iaitu surah Az-Zumar, surah Ghafir dan juga surah Fussilat. 3 surah yang saya jemput tuan-tuan untuk ikuti pada hari ini, share bersama dengan rakan-rakan yang berada di atas talian ataupun di depan kaca TV. Hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah ya Ustaz ya. 3 surah kita hari ini Ustaz. 3 surah juzuk berapa Ustaz? Ini juzuk ke-24. Kita melihat surah Az-Zumar ya. Ada ayat menarik di hujung itu. Semua menariklah Ustaz ya, tapi di hujung itu bercakap tentang 2 rombongan ke syurga ataupun yang di humban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dan masuk ke syurga ni dia berombongan, dia zumara ya, dengan rombongan. Jadi kita doalah Ustaz ya dengan tuan-tuan yang berada di depan kaca TV. Tuan-tuan adalah orang-orang yang bukan rombongan Cik Kiah yang ke azab Allah ya, tetapi rombongan yang dijemput ya, sampaikan pintu syurga itu dibuka khas untuk tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Nanti kita ikuti intisari daripadanya. Jadi tuan-tuan yang share di Facebook boleh letakkan di kawasan komen itu apakah 3 surah untuk kita sama-sama ingat. Surah Az-Zumar rombongan, surah Ghafir diampunkan ya, ataupun nama lainnya surah Al-Mu'min. Bukan surah Al-Mu'minun, surah Al-Mu'min itu nama lain bagi surah Ghafir. Dan yang ketiganya adalah surah Fussilat ya, dijelaskan. Dan mari sama-sama kita lihat kepada halaman 462 dan kita mulakan dengan doa ringkas kita, Rabbi zidni ilma
yang kita dah belajar daripada surah Taha, ya, di mana itu adalah doa yang diangkat ataupun dibacakan oleh para nabi. Okey, dan juga kita ingin sama-sama melihat kepada halaman ini satu persatu, satu ayat dua ayat, untuk kita sama-sama dapat gambaran keseluruhan bagi surah-surah yang ada. Ayat yang ke-32 daripada halaman 462, maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya. Ya, dua perkara, iaitu mendustakan, buat penipuan, dia buat-buat kata bahawa Allah cakap, ya, bahawa dan juga wa kadzdzaba bis-sidqa, iaitu mendustakan. As-sidqa ini adalah kebenaran yang datang daripada mana? Daripada Allah, iaitu Al-Quran yang ada ini. Ya, satu, dia membuat-buat perkataan bagi pihak Allah, dia kata bahawa Allah buat kata begini, tapi tidak ada di dalam Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi. Dan yang keduanya adalah wa kadzdzaba bis-sidqa. Ya, ini reminder, pelajaran untuk saya, ya, sebagai penceramah ustaz, ya. Kalau ustaz ke ayat ini memang memberi amaran, ya, kerana apa? Kerana walaupun kita beragama Islam, tapi kita kena jaga disiplin ini. Allah nyatakan apa yang buat begini, alaisa fi jahannam mathwan lil kafirin. Macam mana baca tu ustaz? Yang mathwanil lil kafirin. Betul. Ya. Mathwalil, ya, bukan mathwanil, ya. Okey, itu kena. Mathwanil bukan. Ya, bukan, ya. Dia pasal kadang-kadang dia tanwin ni kan ada yang jadi, betul, tambah nun bagi bawah. Tambah tu. Nah, itu macam mana beza yang itu ini? Jika sekiranya ada tanwin berjumpa dengan hamzah wasal, hamzah yang atas di kepala huruf sad, itu tambah nun bagi baru bawah. tambah, ya. Jadi kalau yang ini taklah, ya, mathwal lil kafirin. Baik, jadi ayat yang ke-33, wallazi jaa bisidqa, ya, bagi mereka yang membawa kebenaran, iaitu Nabi Muhammad dan orang yang membenarkannya, wasaddaqa bih, mereka itu digelar sebagai orang yang bertakwa. Pada bulan Ramadan ini, kalau kita lihat pada ayat 177 surah Al-Baqarah, Allah bercerita tentang 6 perkara ciri orang yang siddiq ataupun membenarkan, dan Allah hubungkan dengan muttaqun. Pasal jujur dan takwa ini dua perkara yang saling rapat, ya, di antara satu sama lain. Maksudnya ialah hati kita bila jujur, kita membenarkan kebenaran, maka itu adalah ciri orang yang bertakwa. Dan ini adalah panduan sehingga kan Allah menyatakan mereka mendapat apa yang mereka kehendaki pada ayat 34, dan lebih daripada itu ayat 35 itu Allah menghapuskan perbuatan mereka yang paling buruk, ustaz. Dia perkataannya aswa allazi amilu. Ya, itu sebagai satu yang menarik lah, ustaz, ni. Pasal dalam hidup kita ni mesti ada bahagian yang paling teruk tu. Kalau boleh kita tak naklah Allah buka aib itu di sini di dunia, apatah lagi bila sampai di akhirat nanti. Jadi Allah beritahu kat sini, Allah akan liyukaffirallahu anhum, Allah akan tutup. Kafara itu seperti seorang petani yang ada biji benih, dia tutup jadi tak nampak biji benih tersebut. Itu adalah maksud liyukaffirallahu anhum. Dan Allah akan membalas dengan yang lebih baik, ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, apa yang tuan-tuan buat selama ini. Ini adalah sebagai satu bonus daripada Allah kepada kita, ya. Dan dalam surah Az-Zumar ini ada banyak harapan demi harapan, ustaz, ya. Harapan demi harapan. Kadang-kadang kita mungkin rasa putus harap untuk dosa yang dibuat, kesilapan yang dibuat, ataupun sepatutnya, tetapi Allah memberi harapan demi harapan dalam surah ini, surah Az-Zumar, rombongan, ya, rombongan yang ada harapan pada Allah, satu lagi rombongan yang memutuskan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat kepada bahagian yang kedua, di bahagian bawah itu Allah bercerita tentang siapakah yang jadikan langit ataupun menjadikan langit dan bumi. Pasti Allah, ya, tetapi ada orang yang dia menyeru kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah ulangan demi ulangan dalam hidup kita, kerana bagi kita yang beragama Islam, kita mungkin tidak ada isu, tetapi kadang-kadang ia boleh terjebak juga, ya. Pasal inilah Allah nyatakan pada ayat yang ke-49 hingga 52 berkaitan dengan mengingat Tuhan dalam sempit, ini psikologi manusia, kemudian melupakannya ketika lapang, padahal sebenarnya rezeki adalah pada genggaman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ayat yang ke-52 itu Allah menyatakan awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir.
konsisten dalam al-Quran. Ada lagi ayat Ustaznya, wa yabsutur rizqa liman yasha, betul wa yaqdir. Tak ada pula wa yaqdir liman yasha. Tak ada ya, pasal Allah nak beritahu lapang itu lebih banyak lagi daripada Allah kadarkan. Bukan Allah sempitkan, Allah kadarkan. Ya, maksudnya kalau dapat 3 je, tak dapat 5 10, padahal kita mungkin memerlukan lebih daripada itu. Jadi janji Allah pada ayat 52 ini, Allah adakah mereka, tidakkah mereka mengetahui Allah ini melapangkan rezeki liman yasha. Liman yasha ini maksudnya ialah dia ada dua istilah Ustaznya, yasha dengan masya Allah dengan biiznillah. Kalau biiznillah itu tidak melibatkan tentera-tentera kerajaan Allah. Tapi kalau liman yasha itu maksudnya Allah melibatkan para malaikat, melibatkan kepada makhluknya untuk apa? Untuk meluaskan rezeki kita. Syaratnya apa? Kita juga kena ikut kepada masya Allah. La quwwata illa billah, itu yang diajarkan dalam surah Al-Kahfi. Maksudnya kena ikutlah apa kehendak Allah. Kalau nak dapat bantuan daripada Allah dengan dihantar malaikat yang mengurus meluaskan rezeki, kita buat apa yang Allah ingin, insya-Allah rezeki akan dilapangkan, ya. Itu yang kita belajar. Dan ayat yang ke-53 itu ayat yang kita nak baca Ustaz ya, berkaitan dengan bagaimana harapan yang Allah berikan kepada kita yang selalu ataupun pernah asrafu, iaitu melampau batas. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Kita kena baca ayat yang 53, memang sesuai sangatlah kita berada dalam Ramadan, bulan keampunan, yang kita diajar bagaimana dalam ayat ini satu benda yang cukup hebat yang mesti kita jangan lepaskan peluang untuk mendengar kupasan dan tadabbur daripada Ustaz Fazrul Sedai. Saya baca dahulu, moga-moga dapat kita menguatkan, memasakkan dalam hati kita, memuatkan dalam akal kefikiran kita untuk kita pegang sampai akhir hayat kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini adalah perkataan yang Allah suruh kita sampaikan pada diri kita, kepada masyarakat, bahawa ya ibadiyalladzina asrafu. Allah tidak memanggil kita sebagai orang yang derhaka, yang pembuat dosa, tetapi Allah kata wahai hamba kesayanganku yang melampau batas, ya, ala anfusihim, ke atas dirinya. Bila kita melampau batas ini sebenarnya bukan kepada Allah tetapi kepada diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada yang kata bahawa Ustaznya dia ni, ada seorang ni cakap dia bahawa dia ni dicipta untuk masuk neraka. Allah. Dia cakap begitu sekali, ya. Dan bila pasal apa? Pasal dia buat segala dosa yang ada dalam hidup ini. Tapi sebenarnya Allah cakap kat sini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampunkan segala dosa, termasuk syirik. Syirik ni tak diampunkan bila seorang itu meninggal dalam keadaan syirik, ya. Dia buat dosa lain, ya, tetapi syirik pun dia buat, syirik itu tidak diampunkan. Tetapi kalau kita tidak mensyirikkan Allah, itu sebabnya kita kena jaga jangan syirik pada kehidupan kita. Walau sedikit pun kita tetap terus cepat-cepat kembali kepada Allah. Maka Allah kata innahu huwal ghafurur rahim. Kalau ada yang kata bahawa Allah boleh ampunkan ke? Allah kata Allah memang dialah yang Maha Pengampun dan tetap menyayangi kepada hamba yang pernah melakukan dosa tetapi cepat-cepat untuk bertaubat, ya, bertaubat. Jadi tidak putus harap pada Allah. Apa yang perlu dibuat? Ayat 54, kembali pada Allah, ya, menyerah diri balik, menyerah diri untuk solat, untuk baca Quran, dan spesifik Allah cakap untuk memastikan kita ini dapat diselamatkan. Allah kata pada ayat 55, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, ikutlah
sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu. Jadi kalau orang yang dah terlanjur tersilap tapi dia kembali kepada al-Quran, yang itu adalah bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada cara lain. Inilah poin dia. Kita membaca al-Quran ini tuan-tuan adalah peluang untuk kita bertaubat. Biasa orang bertaubat sembahyang taubat 2 rakaat mungkin 5 minit, 10 minit, 15 minit, tapi kalau ikut Quran time ini 1 jam. Ya, dia adalah peluang untuk kita bertaubat dan ia akan membersihkan diri kita. Apa kesan kalau kita bertaubat? Allah menyatakan pada halaman 465 komentar tentang perkara ini, sehinggalah kepada muka surat 466 tentang mereka yang masuk ke syurga kerana bertaubat, ya, sudah bersama rombongan yang baik. Mari kita lihat kepada halaman 466 ayat 73, sifat orang-orang rombongan yang ke syurga Allah SWT. Silakan Ustaz. Masya-Allah, ayat 73 Masya-Allah, ayat yang cukup hebat yang selalu kita dengar. Bagaimanakah rombongan yang seterusnya, moga-moga kita di kalangan itu yang mendapat ucapan yang sangat hebat pada ayat yang ke-73. Kita baca sikit. A'udzubillahi minasyaitanir وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. صدق الله. Surah Al-Azim. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berombongan, zumara. Sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan ke atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu ke dalamnya. Inilah ayat 73, berbeza dengan ayat yang ke-71. Juga zumara, tetapi orang-orang kafir, Ustaz, ya. Orang-orang kafir ini, dia ada istilahnya futihat abwabuha. Tapi kalau untuk orang yang beriman ini, bertakwa ini, wa futihat, ada waw, Ustaz, ya, ada waw, ya. Apa maksudnya? Ada beza, maksudnya, ya? Ada beza, ya? Ada beza. Bila ada waw itu, yang satu tu memang dibuka pintu yang umpan gitu, macam tu je. Tapi kalau wa futihat, dibuka, silakan, ya. Apa istilahnya, apa perkataannya di kalangan penjaganya, salamun alaikum tibtum, ya, kesejahteraan kepada kamu, kamu akan dapat tayyib. Ini tayyib yang tayyib betul. Fadhuluha khalidin, iaitu kamu kekal, ya, masuklah kekal di dalamnya. Maksudnya dahlah dapat anugerah, ya, kemudian dibukakan pintu. Dia macam orang naik kereta, kalau dibukakan pintu tu kan, dia sebagai satu penghargaan. Tetapi kalau orang masuk neraka ni, pintu tu dah terbuka dah, okey, ya, pasal dibenci oleh orang-orang yang menjaga ataupun malaikat yang menjaga neraka itu. Jadi di hujung itu dinyatakan tentang perkataan yang selalu kita sebut, ya, maksudnya ialah orang yang masuk itu akan cakap alhamdulillahillazi sadaqana, ya, iaitu segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya. Dan di hujung ayat surah Az-Zumar ini, ayat 75, malaikat yang melihat kepada perkara ini, ya, di sekeliling arash, mereka itu memuji kepada Allah bila lihat keadilan yang ada. Semua yang orang bertakwa ni masuk ke dalam syurga, mereka cakap apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Perkataan yang kita baca setiap Fatihah itu, nanti malaikat akan baca, Ustaz, melihat orang bertakwa, harapnya kita ini dapat masuk syurga, maka alhamdulillah kita itu diucap oleh penghuni syurga dan juga oleh malaikat yang menyaksikan perkara itu. Itu adalah satu pengalaman, satu senario yang amat indah, dan
itulah mengakhiri surah Zumar yang ada kaitan dengan surah Ghafir. Surah Ghafir pun ada cerita pasal malaikat yang selalu doakan kepada orang yang beriman. Jom kita baca dahulu. Malaikat doakan kepada orang beriman yang selalu minta taubat, yang selalu minta rahmat daripada Allah. Kita baca dahulu ayat 1 hingga 3 surah Ghafir. Masya-Allah. Kita masuk pula surah Ghafir. Memang kenalah surah keampunan Ghafir, keampunan itu dengan bulan Ramadan ini. Bila sebut malaikat ni seorang insan yang sangat mulia. Malaikat, antara kehebatan malaikat, dia memang akan tetap buat suruhan Allah. Antaranya yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Dia bertasbih memuji Allah malam dan siang, tak pernah berhenti. Allah. Lepas tu kalau nak jadi macam malaikat, kata-kata orang tu, nak jadi macam malaikat, baik macam malaikat, jangan berhenti bertasbih. Masya-Allah. Okey, kita baca ayat 1 hingga 3. Auzubillahi minasyaitanir بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله. Surah Al-Azim. Begitulah bacaan ayat 1 hingga 3 surah Ghafir, ya. Hamim ini adalah kumpulan surah Hawamim, ya. Ada beberapa surah selepas ini, Hamim. Kitab Al-Quran diturunkan daripada Al-Azizil Alim, daripada yang Maha Perkasa, Maha mengetahui. Maha Perkasa maksudnya Allah memang berkuasa atas setiap sesuatu, ya. Kalau penguasa bagi peraturan, ya, tak ikut, kena saman 10,000 contohnya, Ustaz, ya. Kalau kita bercakap penguasa di dunia ini tak pakai face mask ataupun pergi ke kedai tidak scan contohnya, itu Al-Aziz, itu Aziz. Jadi Al-Aziz adalah Allah kalau melihat perkara ini, banyak sahaja kesilapan kita Allah terus boleh hukum. Tetapi ada satu lagi Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Allah tahu bahawa sebenarnya kita ni ada banyak kesilapan dan dosa, Ustaz, ya. Allah lebih mengetahui. Kesannya apa? Bila Allah kata Ghafiriz Dzamb, ya, itu mengampunkan dosa yang pertama, ya. Al-Azizil Alim ni mengampunkan dosa, menerima taubat, Syadidil Iqab, ya, dia punya siksaannya besar, Zitaul, iaitu banyak kurniaan. Rupa-rupanya bila kita kenal pada Allah, maka Allah sebenarnya nak mengampunkan kita. Masya-Allah. Makin kita banyak berinteraksi dengan Allah yang menurunkan kitab, maksudnya apa? Tuan-tuan baca Al-Quran, sebenarnya tanda tuan-tuan akan selalu nak minta ampun daripada Al-Azizil Alim. Dia berkait begitu, ya. Dan kita akan rasa takut pada Allah kalau kita main-main, tetapi Allah Zitaul, iaitu Allah ni banyak kurniaan, la ilaha illahu ilaihil masir. Jadi tujuan Quran ini diturunkan adalah untuk kita ini diampunkan. Pasal apa? Pasal kita nak dibersihkan dan kembali balik kepada kampung halaman kita. Kita rindu raya, kita nak balik kampung, ya. Tapi bagi kita di dunia ini, kalau tak dapat balik kampung pun, kalau dapat tak dapat, kita mesti rindu untuk kembali kepada kampung yang sejahtera bersama dengan orang-orang yang baik-baik, ya. Jadi bagaimana caranya? Ini yang akan kita lihat lebih lagi pada surah Ghafir. Kita berhenti sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. صدق الله. Surah Al-Azim. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time baca faham amal pada juz yang ke-24. Kita sudah pun melewati surah Az-Zumar, surah rombongan. Kali ini kita pergi kepada surah Al-Mu'min ataupun nama lainnya surah Ghafir, ya. Tuan-tuan jangan keliru dengan surah Al-Mu'minun, ya, surah Al-Mu'min ataupun Ghafir, ya, yang mengampunkan. Jadi di dalam ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi adalah sebahagian daripada babak kisah Nabi Musa bersama dengan Firaun, Ustaz. Ya, dalam surah Ghafir ini spesifik kisah Nabi Musa itu diangkat, ya, sekali lagi, iaitu kalau kita lihat daripada ayat 23 hingga 46 itu semuanya bercerita tentang kisah Nabi Musa, ya. Maksudnya pada ayat 23 hingga 27 azab bagi Bani Israel dan ancaman pembunuhan Nabi Musa. Kemudian kisah seorang mukmin dari kerabat Firaun dan pembelaannya terhadap Musa, ya. Kemudian Firaun mencari Tuhan, ya, kalau kita baca ayat 28 hingga 35, dan ayat yang Ustaz bacakan sebentar tadi, Ustaz Tir, ya, iaitu ayat 38 dan 39. Ada orang yang beriman di kalangan kaum kerabat Firaun itu, dan orang yang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutlah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Kita kena ingat bahawa dia ni bukan nabi, ya, bukan nabi tetapi beriman. Istilahnya amana, ya, dan kemudian dia bercakap, ya qaumit tabi'una ahdikum sabilar rasyad. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Apa pelajaran yang kita boleh ambil? Walaupun dia duduk dalam istana Firaun tetapi dia tidak jadi pengipas Firaun. Ya, dia tidak jadi tukang kipas yang kufur kepada Firaun seperti Qarun ataupun Haman ataupun menteri-menteri yang ada malak pada waktu itu, tetapi apa yang berlaku ialah dia tetap memilih kepada iman. Pelajaran untuk kita, tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita mungkin dalam organisasi, tempat yang mungkin tak bercerita sangat pasal Al-Quran, ya, tidak bercerita pasal keimanan, tetapi kita ingin mencontohi kepada pemuda ini. Nama pun tak tahu. Nama pun tak tahu. Nak ceritanya ialah yang penting bukan namanya, yang penting adalah sifat berimannya. Betul. Itu sebut, ya. Jadi ini berlaku dan di dalam surah Ghafir ini Allah menyatakan tentang bagaimana pentingnya kita memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya orang beriman ini, kalau kita lihat, kalau nak patah baliklah, ya, kepada awal surah Ghafir itu, pada ayat yang ke-7, ya, sebenarnya para malaikat yang memikul arash, ya, yang memikul ataupun yang menguruskan arash, bertasbih dan memuji Tuhan, mereka beriman kepadanya serta memohon keampunan untuk orang yang beriman. Siap ada doa lagi malaikat kepada orang yang beriman. Itu sebabnya bila cakap tentang Ghafir ini, satu, kita istighfar, tapi yang keduanya ialah malaikat mengucapkan istighfar, memohon keampunan untuk kita. Kerana apa? Kerana kita adalah orang yang beriman kepada tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Kerana kita ini beriman kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu menyebabkan kita ingin mendapat keampunan. Jadi dia macam cycle, Ustaz, ya. Malaikat doakan kita nakkan keampunan selepas membaca Al-Quran. So itulah proses untuk macam mana kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah sebahagian daripada isi daripada surah Ghafir, ya, sehingga halaman yang ke-476. Di hujung-hujung itu kalau kita lihat ayat 84, 85, maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah sahaja dan kami ingkar kepada sembahan yang telah kami sekutukan dengan Allah.
nak ceritanya sudah terlambat. Sudah terlambat. Minta ampun ini bukan bila dah sampai di depan neraka baru okey saya nak minta ampun. Minta ampun itu sebenarnya ketika di dunia, bila Rasul datang, bila risalah Al-Quran datang. Ini kalau dulu, sekarang ini kita ada hadis Nabi, kita ada Al-Quran, kita nak minta ampun sebelum saat kematian. Ya, bila kita dah sampai saat kematian itu dah bersedialah untuk dihisap sampai depan neraka. Allah cakap, mereka kata kami beriman pada Allah. Kami tolak semua sembahan yang ada, kami tak nak dah. Maka iman mereka ketika mereka melihat azab kami tidak berguna, ya. Istilahnya ialah falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Bila melihat kepada ba'sa, ya, tidak berguna lagi. Itulah ketentuan Allah, dan ketika itu rugilah orang yang kufur kepada Allah. Wa khasira hunalikal kafirun. Jadi Allah nak beritahu kepada kita, keampunan perlu diperjuangkan, ya. Siapa yang memperjuangkan? Orang beriman dalam hidup personalnya, dan ditunjukkan contohnya oleh Nabi Musa. Kena disampaikan, kita kena ajak masyarakat, keluarga kita untuk sentiasa beristighfar ataupun meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mediumnya salah satunya adalah dengan kembali kepada Al-Quran. Pasal Al-Quran ini dia akan push kita untuk sedar diri, tak rasa diri ini sempurna. Baik, kita nak melihat kepada surah seterusnya, surah Fussilat ayat 1 hingga ayat yang ketiga bersama dengan Ustaz Tirmizi. Surah Hamim lagi Ustaz, ya. Jadi surah Ghafir, Hamim, kemudian ada Hamim, lepas ni ada Hamim lagi, ada 6-7 surah digelar sebagai surah Hawamim. Apa isinya? Kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitanir Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, surah Fussilat, surah yang bermaksud yang dijelaskan, ya, yang dijelaskan, surah Makkiyah yang memberi semangat kepada kita tentang keimanan, memberi semangat kepada kita untuk berdakwah, memberi semangat kepada kita untuk kembali pegang betul-betul perjuangkan Al-Quran. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, ya. Kalau sebelum ini pun Hamim, selepas Hamim ini saja mesti, ataupun huruf muqattaah kebanyakan dalam Al-Quran, lepas huruf muqattaah, huruf potong tersebut muncul pasal Al-Quran. Ya, pasal apa? Sikap kita kena beritahu, ya Allah, aku tak tahu, yang tahu hanyamu ya Allah. Maka Allah akan bekalkan ilmu daripada kitab Al-Quran itu sendiri. Tanzilum minar rahmanir rahim. Sifatnya macam mana? Quran ini diturunkan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan yang pemurah kepada seluruh makhluk, Ar-Rahim yang pemurah kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tanzil itu maksudnya apa? Daripada perkataan nazala, anugerah. Ya, sebagai satu anugerah. Dan lebih daripada itu, kalau orang pergi ke rumah orang Ustaz, ya, dapat manisan tu awal-awal tu namanya nuzul. Itu sebagai dia punya apa? Pembuka, ya, opening, tapi bukan dia punya main course, bukan dia punya makanan utama. Jadi bila kita dapat Al-Quran ini, sebenarnya dia adalah dia punya preview, halawa, permulaan sebelum kita mendapat kenyamanan, kehebatan syurga Allah Subhanahu Taala. Kita dah rasa wah, ya, itu kesan bila kita mendapat tanzilum minar rahmanir rahim, menghargai Al-Quran. Kitabun fussilat, ya, ini adalah peraturan kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaannya di dalam bahasa Arab, Quranan dibaca berulang kali dalam bahasa Arab untuk kaum yang ingin berilmu, ingin mengetahui. Yang alamun itu kaum yang ingin terus menjadi orang yang berilmu, dan ilmu itu untuk apa? Untuk sentiasa makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak nak cari ilmu, ataupun ada yang kata saya ni dah master, dah buat PhD, tetapi bab cari
kitab peraturan Quran, tidak mahu cari fasal berkaitan dengan pelajaran tentangnya, tidak mahu mencari ayat dalam segala disiplin ilmu yang ada, tidak mahu mencari Quran baca berulang kali ataupun tidak mahu bahasa Arabnya, setiap perkataan itu adalah perkara yang perlu diperjuangkan bagi orang yang ingin menjadi berilmu. Ini bagi cikgu-cikgu di sekolah rendah, sekolah menengah, di universiti, kita kena perjuangkan perkara ini, baru dinamakan ilmu yang sejati. Ya, kalau tidak apa, ia menyebabkan kita makin jauh lagi, kita rasa makin pandai, padahal orang yang berilmu dia tahu bahawa Hamim, Allah yang lebih mengetahui. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum, ya, yang membawa berita gembira Quran ini, peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarnya. Jadi ini adalah surah yang menjelaskan tentang Quran, ya, penjelasan Nabi membawa risalah ini. Dan kalau kita lihat kepada satu ayat yang menarik dalam surah ini, penghalang untuk mendengar Al-Quran, ya, mari kita tengok kepada ayat yang ke-26 ataupun kita tengok dahulu 26, ya, ayat 26, kita bersama dengan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صدق الله. Surah Al-Al Azim, begitulah bacaan daripada ayat 26. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan buatlah pertelingkahan terhadapnya agar kamu dapat mengalahkannya, ya, iaitu wal ghaw, ya, membuat lahu, Ustaz, ya, membuat perkara sia-sia agar orang pun tidak mendengar Al-Quran. Tu walibun ini maksudnya kalahlah, ya, Quran itu sendiri. Tetapi apakah yang kita perasan kat situ? La tasma'u, ya, jangan dengar. Itu sebabnya bercakap tentang jangan dengar ini, dia Quran ini power, Ustaz, ya. Dia dengar sahaja Quran itu, dia akan terus masuk ke hati walaupun orang bukan Islam. Ya, itu sebabnya kalau dalam program ke tuan-tuan yang menjadi penceramah ke, motivator, ahli motivasi ke, trainer, kalau ada peluang dengarkan Al-Quran. Tak boleh baca sendiri, tak boleh baca taranum, baca biasa. Tapi kalau dapat baca taranum lagi bagus, kan? Pasal apa? Pasal ia mendengar ini dah memang orang bukan apa istilahnya kafir ini, dia memang dah tahu dah kalau dengar saja memang garanti kalah, ya. Jadi dia kena buatlah perkara-perkara yang menyebabkan orang tak boleh dengar kepada Al-Quran yang original, Ustaz, ya, tuan-tuan, ya, ya Ustaz, dalam bahasa Arab itu sendiri, ya, kerana ia akan menyebabkan orang akan kembali balik kepada kebenaran. Sebabnya sebelum ayat 26 ini, kalau kita tengok ayat 25, wa qayyadna lahum qurana, ya, fazayyanu. Allah telah berikan qurana ini maksudnya kawan, qarin, Ustaz, ya, yang daripada syaitan, dan dia akan menghias kepada mereka dan dia akan memastikan bahawa mereka tidak mengikut pada Al-Quran. Itu sebabnya pasal dia istilahnya qarin dan Quran ini bertentangan. Kalau orang diberi peluang untuk dengan Quran, qarin itu kalah, syaitan itu kalah. Tapi kalau kita tak baca Quran, tak cuba faham Al-Quran, kita rasa macam, oh, saya nak 3-4 harilah lepas Syawal nanti saya nak stop kejap Quran. Bersedialah pada waktu itu, tuan-tuan. Qarin akan memberi nasihat, menjadi penasihat 25% ke 100% yang amat berbahaya. Dan salah satu kesan daripada Quran ini, kalau kita istiqamah, ya, dengan keimanan ini, Allah cakap pada ayat 30, ya, innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Orang yang beriman kepada Allah, yang cakap Tuhan kami adalah Allah, istiqamah, apakah anugerah yang Allah berikan? Dia dapat alla takhafu wala tahsanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun, ya, mereka akan dapat tidak bimbang, tidak sedih, dan mereka diberi kabar gembira. Dan salah satu komentar ayat ini, Ustaz, ayat 30, pada orang yang nak meninggal dunia, kalau dia selalu baca Quran, berjuang dalam perjuangan fi sabilillah, istiqamah, ketika di hujung-hujung hidup dia itu, dia dapat berita gembira, wa abshiru bil jannah,
ya, yang menyebabkan dia tersenyum. Itu sebabnya kita tengok ada orang yang syahid tu masih senyum ketika syahidnya itu, kerana dia mendapat khabar tersebut. Dan apakah kesan, ya, apakah yang perlu kita buat untuk memastikan kita berada dalam Rabbunallah? Allah kata pada ayat 33. Tak, Ustaz baca ayat 33 untuk sama-sama kita tahu apakah peranan ibu ayah yang mengikuti My Quran Time ni. Silakan. Baik, kita baca satu ayat daripada akhir surah Fussilat, ayat yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا Surah Al-Azim ayat 33, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta berkata sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri al-muslimin. Jadi apa ya yang Allah cakap kat sini, siapa yang lebih baik lagi perkataannya. Masing-masing tuan-tuan ada perkataan boleh bercakap. Allah kata perkataan yang paling baik adalah da'a ilallah, bukan da'a ilayya, ya, ajak orang kepada saya, okey sila-sila suka saya, bukan, ataupun da'a ilaina, ya, sila undi kumpulan saya, bukan. Tetapi yang terbaik yang Allah cakap kat sini adalah da'a ilallah dan juga beramal soleh, ya, buat perkara-perkara kebaikan, ajak lagi orang ke arah kebaikan. Ya, kadang-kadang orang mungkin tak setuju, tetapi kita terus buat perkara tersebut, maka ini Allah nyatakan sebagai satu soalan begini, maksudnya memang tak ada yang lebih baik lagi kecuali perkataan sedemikian. Dan ini boleh dibuat oleh ibu di rumah, ya, ajak anak kejutkan sahur, ya, untuk puasa. Dan ia bukan sekadar pada bulan Ramadan, kita teruskan lagi pada Syawal untuk kita meraihkan dengan cara yang terbaik. Semua itu dikategorikan sebagai da'a ilallah. Dan cabaran dalam kita da'a ilallah ini ialah kadang-kadang kita akan berjumpa dengan orang yang tak baik, ya, yang buat tak baik kepada kita. Ayat 34 memberi panduan kepada kita, tak sama kebaikan dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau kita ada orang yang kutuk ke, fitnah ke, ataupun anak kita mungkin degil ke, tak nak dengar ke, idfa' billati hiya ahsan. Kena tolak ataupun uruskan itu dengan cara yang lebih baik. Bukan makin lagi kita marah-marah sehingga kan apa yang berlaku. Kalau musuh kita, kalau kita buat begitu, ya, dia tak suka kita tapi kita terus dia bagi hadiah apa sebagainya. Dekat sini Allah nyatakan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ya, musuh itu dia nanti dia akan jadi waliyun hamim. Wali itu maksudnya pelindung, hamim itu dia biasa hamim ni macam bergelegak Ustaz, ya. Tapi bila waliyun hamim adalah kawan yang amat fighting untuk kita. Awalnya dia musuh. Siapa salah satu contohnya? Sayyidina Umar Al-Khattab contohnya. Nabi tetap balas dengan siap doa lagi, siap apa cakap ni. Rupanya akhirnya dia dulu lawan Nabi kau-kau, okey. Tetapi bila dapat hidayah kerana pendakwah ataupun orang yang bercakap itu cakap dengan cara yang terbaik, maka akhirnya kawan ataupun lawan jadi kawan. Maka ini adalah halaman dalam ayat halaman 480, dan kita nak melihat satu lagi daripada ayat 39, akhir halaman juz 24. Allah cakap pasal air, tapi apa kaitan dengan Quran, apa kaitan dengan Fussilat? Silakan Ustaz. Okey, ayat terakhir ayat Ya. ke-9. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي
الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق الله. Dan sebahagian daripada tanda-tanda kebesarannya engkau melihat bumi itu kering dan tandus, tapi apabila kami menurunkan hujan di atasnya niscaya ia ihtazzat warabat. Apa pelajaran untuk kita ambil daripada langit? Air tumbuh jatuh pada kawasan yang khasyiah, itu maksudnya yang tandus, tetapi kesannya dia bergerak-gerak dan akhirnya dia menumbuhkan tanaman. Warabat itu maksudnya subur. Apa kesan kalau daripada langit itu turun wahyu, tumbuh ataupun hadir pada hati yang gersang, rupanya dia akan bergerak dan akhirnya dia akan menjadi subur. Itulah kesan Al-Quran yang kita perlu perjuangkan. Kita berdoa pada Allah SWT agar kita hidup, dihidupkan hati kita yang tandus pernah suatu masa dulu ataupun kadang-kadang dengan Al-Quran yang kita baca. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن واسترنا بالقرآن واشفنا بالقرآن وداوينا بالقرآن وعافنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وأدبنا وخلقنا بالقرآن وانفعنا وارفعنا بالقرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi ahlul Quran, hamlatul Quran yang sentiasa memperjuangkan Al-Quran. Inilah salah satu platform tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh bersama untuk kita menjadi kumpulan yang memperjuangkan Al-Quran, kerana kita tahu ada hati yang tandus, gersang bila dapat Al-Quran, hasil daripada sumbangan tuan-tuan, usaha tuan-tuan, rupa-rupanya ia akan menyebabkan tumbuh mekar tanaman yang memberi manfaat kepada seluruh dunia. Kita bertemu lagi pada siri ulangan dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang ingin tuan-tuan bersama untuk memperjuangkan Al-Quran hingga ke syurga nanti, insya-Allah. Kita bertemu My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.